Salam sejahtera, anda sedang menonton cerita bersama saya Naila Huda, dan pada jam ini kita akan bersama dengan wartawan-wartawan Astro Awani untuk kongsikan cerita di sebalik tajuk utama berita. Hari ini berkuat kuasa beberapa kelonggaran SOP bagi individu yang lengkap vaksinasi, antaranya perjalanan rentas negeri bagi pasangan jarak jauh ini berkuat kuasa di seluruh negara, manakala dine-in di kedai makan serta aktiviti-aktiviti pelancongan di negeri fasa 2 Pelan Pemulihan Negara dan berikutnya juga dilaksanakan. Dan rata-rata tinjauan Astro Awani mendapati semakan sijil vaksinasi berjalan lancar setakat ini, manakala kelonggaran dine-in dan aktiviti pelancongan tentunya disambut baik oleh golongan peniaga. Namun apabila pemberian vaksin masih lagi tertumpu kepada Lembah Klang yang mengalami kadar jangkitan tertinggi, adakah jumlah individu yang lengkap vaksinasi di negeri-negeri fasa 2 mampu bantu merancakkan semula operasi perniagaan dengan kelonggaran yang diberikan kerajaan? Kalau kita lihat di Kelantan dan Terengganu, pengusaha kedai makan dan pengusaha homestay menggesa supaya kadar vaksinasi dipertingkatkan lagi supaya mereka dapat memanfaatkan kelonggaran SOP ini. Hari ini, Wakil Astro Awani di Kelantan, Muhammad Muhammad, melakukan tinjauan di kedai makan dan juga ada perkembangan berhubung dengan laporan kos pengurusan jenazah COVID-19 ataupun tayamum yang didakwa terlalu tinggi. Tetapi Fandi, kita nak mulakan dengan tinjauan Fandi di kedai makan, bagaimana rata-ratanya SOP dan juga jumlah pelanggan. Pastinya mereka sangat lega dapat kembali dine-in di kedai makan. Bagaimana tinjauan Abang Fandi? Baik, terima kasih Naila di studio. Seperti yang kita ketahui, kelonggaran ataupun kebenaran untuk dine-in dan juga makan di premis makanan termasuk kafe, restoran dan juga kedai makan ini melegakan sebahagian besar peniaga dan pengusaha kafe di Kelantan ini, di mana kita ketahui lebih daripada 10,000 peniaga yang terbabit dalam industri restoran, kedai makan dan juga kafe di Kelantan ini. Dan sejak 4 bulan yang lalu mereka terpaksa menutup ataupun tidak membenarkan dine-in di premis mereka, yang sudah pasti menyebabkan perniagaan mereka merosot, keuntungan mereka merosot. Mereka diibaratkan seolah-olah hidup segar mati tidak mahu kerana penjualan secara take away ini tidak memberikan satu keuntungan yang boleh survive untuk perniagaan mereka. Dan kelonggaran yang diberikan ini sudah pasti disambut baik oleh sebahagian besar golongan peniaga ini. Namun begitu, tinjauan saya pada hari ini di sekitar bandar Kota Baru ini mendapati kafe, restoran dan juga kedai makan ini masih belum menerima ataupun masih ragu-ragu untuk menerima pelanggan datang makan di premis mereka. Ini kerana pertama sekali apa yang saya dapati, kebanyakan peniaga ini bimbang dengan peningkatan kes yang berlaku di Kelantan ini sejak beberapa hari ini, di mana hari ini sahaja kes COVID mencatatkan angka melebihi 1,000 kes. Dan situasi itu memberi satu kekhawatiran kepada golongan peniaga ini untuk menerima pelanggan di premis mereka. Dan di samping itu juga mereka masih lagi belum faham ataupun masih lagi orang kata tidak begitu memahami SOP yang diperjelaskan oleh pihak kerajaan, kerana mereka bertanggapan mungkin ada SOP tertentu ataupun ketetapan tertentu yang bakal dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan. Ini kerana soal kuasa, soal pentadbiran kedai makan ini adalah di bawah bidang kuasa pihak berkuasa tempatan. Mungkin akan ada satu ketetapan ataupun ada satu SOP yang akan diberikan oleh pihak berkuasa tempatan bagi membenarkan, bagi memberi kebenaran untuk pelanggan makan di premis mereka. Walaupun demikian, rata-rata peniaga sudah pun melakukan persiapan, melakukan orang kata membersih kedai mereka yang sekian lama orang kata dipenuhi habuk di meja-meja makan. Mereka mulai membersih meja-meja makan mereka dan juga melakukan persiapan seperti menyusun kembali meja dan juga kawasan untuk menerima pelanggan makan di kedai makan mereka. Jadi kita dengarkan dulu apa yang diperkatakan oleh peniaga dan juga pelanggan yang saya temui. Bagi kami itu adalah satu perkabaran yang amat baiklah. Dalam masa yang sama kita juga menyerulah kepada KJL pusat ataupun negeri untuk lebih memperkasakan lagi suntikan vaksin di negeri ini, memandangkan negeri kita Kelantan ini bagi jumlah pendaftaran mendapatkan vaksin masih lagi rendah berbanding negeri-negeri lain.
Apabila kita berjaya untuk mencapai imunisasi secara berkelompok, insya-Allah dalam masa yang sama kita dapat mempertingkatkan lagi pembangunan ekonomi negeri kita ini yang telah selama ni agak jatuh. Kalau kita tengok di Kelantan ini terlalu sukarlah, kerana kalau nak dibandingkan di dalam Malaysia, kita baru hanya mencapai 15% yang telah melengkapkan 2 dos vaksin. Jadi kalaulah SOP ini tidak dilonggarkan, yang mana kami memohonlah kepada pihak kerajaan agar membenarkan 1 dos sahaja untuk kami boleh dine in dan juga melakukan urusan jual belilah. Jika tak, kalau tidak, first dose kami masih lagi belum terima first dose, dan untuk dos kedua kami kena menunggu masa 2 minggu, dan selepas melengkapkan dos kedua kami terpaksa bertenang ataupun menunggu waktu bertenang selama lagi 2 minggu, bermakna kita telah menghabiskan kira-kira 2 bulan barulah kedai boleh beroperasi sepenuhnya dengan SOP yang diperketatkan. Jadi di sini sebenarnya satu kesukaranlah kepada kami pemilik-pemilik kedai makan ataupun pemilik-pemilik restoran, kerana sudah lama kami tidak dibenarkan dine-in, ekonomi dah semakin teruk. Persiapan saya untuk pembukaan hari ini, saya memastikan susun atur meja di dalam kedai mengikut penjarakan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, dan saya memastikan kedai mempunyai sistem pengendaraan yang baik. Saya berharap kerajaan dapat longgarkan sikit untuk yang boleh dine-in dekat kedai. Bermaksud yang 1 dos pun boleh dine-in di kedai. Kalau kira daripada awal PKP tu, sebab PKP Kelantan ni rasa dekat 4 bulan, rasa lebih kurang 5 bulan untuk akhir kedai ni. Memang rasa syukur lah, sebabnya macam apa Perdana Menteri cakap juga. Dia cakap, dia kata satu macam release tension lah, boleh release tension dari segi makan-makan ni ke. Sebab orang stres banyak dah makan rumah ke apa, daripada segi take away apa, memang orang bosan dah. Jadi rasa syukur lah, tapi dalam masa sama kita kena patuh SOP lah. Sebabnya tapi bila ada 2 dos ni rasa ada keyakinan sikit, tapi kita tetap kena patuh SOP lah. Fandi, setakat semalam 26.4% populasi dewasa di Kelantan yang melengkapkan vaksin 2 dos, dan hari ini pula Kelantan merekodkan 1,003 kes. Ini dijangka berpunca daripada kluster-kluster berkait dengan Hari Raya Haji beberapa minggu lepas. Tadi Fandi ada menyentuh tentang kebimbangan dalam kalangan peniaga, kadar vaksinasi yang perlu dipertingkatkan. Ini mungkin juga dilihat daripada segi pelanggan yang kalau dalam kalangan mereka yang lengkap vaksinasi mungkin tidak cukup untuk merancakkan semula pendapatan mereka. Tetapi dalam kalangan peniaga sendiri dan juga pekerja-pekerja di premis makanan, adakah mereka sendiri sudah pun melengkapkan vaksin? Sebenarnya untuk memberikan satu imunisasi kepada para peniaga dan juga pengusaha restoran ini, Kerajaan Negeri Kelantan pada minggu lepas telah pun memulakan suntikan vaksin ke atas yang dikhususkan ke atas pengusaha restoran, peniaga, penjaja dan juga yang terlibat dengan jual beli ini. Jadi kira-kira mungkin lebih pada 10,000 peniaga dan juga penjaja termasuk yang mereka yang terlibat dalam industri ini. Jangka masa yang ditetapkan oleh kerajaan negeri mungkin dalam tempoh seminggu ataupun 2 minggu untuk menyelesaikan keseluruhan suntikan kepada peniaga dan pengusaha restoran ini. Ini merupakan persediaan awal kerajaan negeri sekiranya Kelantan dibenarkan untuk melangkah ke fasa seterusnya. Ini bermakna para peniaga dan juga mereka yang terlibat dengan jual beli ini telah pun mendapat imunisasi yang lengkap. Dan justru itu kemungkinan kaedah ini boleh meyakinkan bukan sahaja kepada pelanggan, bahkan kepada masyarakat sekeliling sekiranya operasi ataupun kebenaran dibenarkan sepenuhnya ke atas para peniaga ini. Dan untuk makluman juga Naila, seperti yang kita ketahui, berlakunya peningkatan kes
COVID di Kelantan ini dikatakan berpunca daripada Hari Raya Aidiladha yang lepas, di mana berlaku aktiviti rentas negeri, berlaku aktiviti seperti menziarah korban yang tidak mengikuti SOP, ada pelanggaran SOP, ada yang tidak memakai pelitup muka, ada yang tidak mematuhi SOP yang ditetapkan. Itu apa yang diperkatakan oleh pihak berkuasa termasuk juga Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, di mana pelanggaran dan juga pengabaian pematuhan SOP ini telah mengundang kepada peningkatan kes, di mana apa yang membimbangkan rakyat Kelantan khususnya kes yang berlaku saban hari, peningkatan kes yang berlaku saban hari ini, di mana Kelantan merupakan negeri yang antara tertinggi dikesan kesnya berada dalam komuniti ataupun berada dalam masyarakat. Ini membuktikan perkara ini serius berlaku. Perkara ini bukan suatu perkara yang boleh dipermain-mainkan, dan rakyat juga ataupun orang ramai yang sentiasa keluar masuk ini, mereka diingatkan sentiasa memakai pelitup muka kerana kes sudah berada dalam komuniti yang mana pihak berkuasa sendiri pun sukar untuk mengesan kontak ataupun sukar untuk mengesan kluster-kluster baru yang wujud di negeri ini. Dan seperti yang kita laporkan, Naila, sebelum ini, Kelantan juga telah mengesan varian Delta di beberapa daerah, dan peningkatan kes yang berlaku ini juga dikatakan disumbangkan oleh varian Delta ini, Naila. Melihat kepada kadar jangkitan yang meningkat, pastinya seperti yang Fandi ceritakan tadi juga, dalam kalangan peniaga dan juga pelanggan ada sedikit kekeliruan mengenai SOP, dan mereka juga agak bimbang dengan peningkatan kes, kadar jangkitan akibat penularan varian baharu. Pastinya di sini aspek penguatkuasaan perlu dititik beratkan, dan Fandi juga ada membawakan laporan mengenai sekatan jalan raya yang dijalankan, dan pastinya bukan sahaja SOP di kedai makan, tetapi bagi pihak berkuasa di sekatan jalan raya, mereka juga perlu melakukan semakan sijil vaksinasi itu. Dan di sini ada sedikit kekhawatiran dalam kalangan orang ramai bahawa wujudnya isu pemalsuan sijil vaksinasi. Apa respons pihak berkuasa terhadap kebimbangan pemalsuan sijil ini? Benar, sebenarnya timbul kebimbangan dan juga orang kata mungkin berlaku penipuan dari sudut vaksinasi ataupun sijil vaksinasi itu, di mana Ketua Polis Kelantan pada semalam telah pun memaklumkan dan juga memberi ingatan kepada rakyat Kelantan khususnya supaya mereka tidak terlibat atau cuba melakukan penipuan sijil vaksinasi ini. Ini kerana jika sekiranya mereka tertangkap ataupun didapati cuba ataupun menipu dengan cara menunjukkan sijil vaksinasi yang palsu itu, mereka akan dikenakan tindakan serta-merta tanpa ada nasihat. Ini ingatan yang cukup tegas diberikan kepada rakyat Kelantan, kerana kelonggaran telah pun diberikan berbalik kepada rakyat Kelantan sendiri untuk terus patuh kepada SOP yang ditetapkan, kerana seperti yang kita tahu, Naila, di pihak kerajaan, di pihak berkuasa, di pihak kementerian, di pihak sesiapa sekalipun yang menguatkuasakan undang-undang ini, mereka telah cuba sedaya upaya mendidik, mereka telah cuba sedaya upaya memberikan ingatan supaya dapat melandaikan kes yang berlaku ini. Namun terserah kepada rakyat Kelantan sendiri supaya mereka turut sama membantu kerajaan dengan mematuhi SOP yang ditetapkan, membantu kerajaan memudahkan urusan pihak berkuasa dan membantu kerajaan untuk sama-sama melandaikan kes COVID di negeri ini. Yang kita tahu, sekiranya kes masih lagi terus meningkat, sudah pasti bukan sahaja rakyat yang terkesan, sebaliknya para peniaga, mereka yang terlibat kerja harian, mereka yang bekerja sendiri, mereka yang bekerja sebagai buruh dan sebagainya, antara mereka yang cukup kesan apabila dilaksanakan PKP ini, Naila. Ya, Fandi, bercakap tentang mereka yang terkesan akibat COVID-19, ini lagi satu isu yang timbul ketika pandemik. Fandi ada bawakan laporan semalam berhubung kos tayamum jenazah COVID-19, dan ada laporan baharu hari ini. Kita tak banyak masa, tapi mungkin Fandi boleh kongsikan secara ringkas. Benar, hari ini selepas pendedahan yang dibawakan oleh kita semalam, di mana
apa yang didakwa oleh salah satu badan bukan kerajaan berhubung dengan cas tayamum yang dikenakan di beberapa buah hospital di Kelantan ini yang dilihat begitu tinggi dan juga melampau telah mendorong beberapa orang menghubungi saya pada hari ini untuk berkongsi kisah. Antaranya seorang peniaga kecil-kecilan yang terpaksa membayar RM1,400 sebelum membawa keluar jenazah ibunya yang dijangkiti COVID ini. Dan proses pembayaran itu perlu disempurnakan, perlu dilansaikan sebelum proses tayamum dilaksanakan. Dan itu story yang saya kira hangat akan dibawakan pada hari ini. Dan pada masa ini saya dimaklumkan kisah ini menjadi viral, kisah ini menjadi begitu hangat di Kelantan ini sehingga kan pihak berkuasa juga termasuk kerajaan negeri dan juga Jabatan Kesihatan tidak mahu memberikan sebarang komentar kepada kami. Jadi kita nantikan apa kisah, apa follow up yang akan saya bawakan untuk buletin dan berita seterusnya, Naila. Ya, laporannya anda boleh saksikan di astroawani.com dan buletin-buletin berikutnya. Terima kasih, Fandi. Itu cerita di Kelantan. Selepas ini kita akan ke Terengganu untuk dengarkan perspektif pengusaha homestay selepas diberikan kelonggaran aktiviti pelancongan di negeri Fasa 2 PPN. Tapi kita akan bertindak seketika kembali selepas ini.